Didier Drogba adalah salah satu pahlawan sejati Chelsea dan adalah legenda Chelsea yang sebenar. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit pasal Didier Drogba, iaitu legend Chelsea. Sebenarnya kemarin patutnya buat video ni, tapi ada masalah kesihatan sikit lah, aku tak sihat. Dan ada hal yang perlu disettlekan semalam, so tak adalah nak buat video. Dan aku adalah buat undian dekat komuniti aku. Nak sembang pasal siapa hari ni. Tengok-tengok ramai yang minta Zidane. Tapi disebabkan betul lah ada yang kata Drogba ni underrated player, bukan underrated lah. Ramai yang tak sembang pasal dia. So hari ni kita sembang pasal Didier Drogba. Aku jujur aku kata Drogba ni memang aku minat gila kat dia. Dan kisah cinta dia dengan Chelsea dan juga Jose Mourinho ni memang hebat gila. So macam mana nak tahu kisah dia? So kita layan lah video ni. Drogba ni dia dilahirkan pada 11 Mac 1978. Bermakna pada tahun ni dia telah umur 45 lah kot. Dan dia ni telah bersara lama lah. Dan kalau siapa-siapa yang tak tahu tu, posisi dia adalah striker lah. Dia main dekat striker. Dan Didier Drogba ni dia banyak mulakan karier dia sebagai player muda dekat Perancis. Dia main dekat kelab Limas, kelab Guingamp, sebelum main kat Marseille, sebelum pindah ke Chelsea. So kita contohlah sikit pasal karier muda dia. Drogba ni waktu dia muda, mak ayah dekat Afrika ni lebih kurang dengan mak ayah kat Asia. So mereka ni memang mementingkan pelajaran Drogba lah. Dan mereka suruhlah Drogba ni belajar bersungguh-sungguh. Sambil walaupun Drogba ni minat main bola, mereka bagi main bola juga. Cuma mereka ni suruh Drogba ni struggle untuk belajar juga. Dan kalau apa nak tahu, Drogba ni dia tak pernah join mana-mana akademi player bola sepak. Maksudnya muda-muda ni dia tak join akademi mana-mana. Cuma dia ni suka main bola lah. Biasa main dekat street, main dekat futsal kan. Macam tu lah dia main. Dan pada umur 18 tahun, dia telah dipanggil untuk main dekat tim muda, iaitu tim muda Limas. Limas ni adalah kelab dekat Liga Perancis lah. Dan bila dia main dekat Limas ni, dia ada satu masalah lah. Iaitu masalah dia ni susah nak sesuaikan keadaan. Sebab hambayalah dia ni tak pernah join mana-mana akademi. Dia ni main bola sepak dekat street je, dekat padang biasa-biasa. So tiba-tiba dia terpaksa join satu tim yang ada satu sistem, membuatkan dia ni agak struggle lah. Dan coach dia sendiri mengatakan yang dia ni ambil masa lebih kurang 4 tahun untuk betul-betul sesuaikan keadaan dengan padang. Dan lebih kurang pada umur 21 tahun, barulah dia ni start jadi player bola sepak yang boleh dikatakan baik lah. Dan kalau hampa nak tahu, dalam masa sama, pada umur 21 tahun tu, dia telah menghabiskan pelajaran dia sebagai accountant. Bukan dia jadi accountant lah, dia belajar dalam bidang account. Bidang account orang panggil, aku pun tak tahu sangat. Cuma bidang tu lah, dia menghabiskan pelajaran dalam bidang tu. So bila dia habiskan bidang pelajaran dalam bidang tu, dia ni memang nak tumpukan karier dia penuh dengan bola sepak. Maksudnya bila dia habiskan pelajaran tu, bukan dia nak kerja bahagian tu pun. Cuma dia nak sedapkan hati mak ayah dia lah. Macam kita lah, ramai yang belajar bidang tak minat. Tapi disebabkan ayah suruh, mak suruh, kita masuk juga bidang tu. Padahal kita tak minat. Tapi boleh dikatakan, walaupun dia ni dah start main dekat Limas, tapi chance dia ni untuk jadi seorang player bola sepak yang profesional ni agak tipis lah. Sebab hamai lah dia ni tak start daripada akademi mana-mana, terus main dekat kelab tu. Dan ada lagi banyak player yang expert yang dah start main dekat akademi yang lagi baik. Itulah yang membuatkan Drogba ni sangat susah untuk sesuaikan keadaan dengan bola sepak. Tapi last sekali usaha dia telah membuahkan hasil. Pada tahun 1999, dia telah berjaya sign kontrak dia, iaitu kontrak profesional dia yang pertama dengan Limas. Dan selepas beberapa tahun main dekat Limas, dia pun pindahlah kepada satu kelab lagi, iaitu Guingamp. Bukan Shingham. Dia pindah ke kelab ni dengan harga hanya 80,000 euro sahaja. Waktu tu dia pindah dekat pertengahan musim. Dan dia telah berjaya skor 3 gol dalam penampilan dia. Kira dia pindah tu half season dan boleh dikatakan dia skor 3 gol je lah. Dan coach Guingamp waktu tu tak sabar dengan dia. Dan coach tu kata nak jual dia lah dekat next summer nanti sebab dia ni tak perform. Tapi lalah kali Drogba ni kata, relax lah. Aku baru pindah jangan kaluk sangat. Tampak lagi kot. So bila dia kata tu, dia relax lah. Coach tu pun relax kan. Bagi dia peluang dekat Guingamp lagi kan. Next season tu dia perform. Sebelum season tu, kalau apa nak tahu, Guingamp ni hampir tersingkir ke League 2. Tapi next season ni, Drogba ni boleh dikatakan carry Guingamp ni untuk duduk dekat tempat ke-7 dalam Liga. Yang mana kedudukan ke-7 tu adalah kedudukan terbaik mereka dalam sepanjang sejarah. Dan dalam season tu juga nak mengatakan betapa hebatnya Drogba ni, dia telah berjaya skor 17 gol dalam 34 penampilan. Kira bagi aku memang bagus lah untuk seorang player muda. Dan kita fast forward ke depan. Selepas prestasi yang sangat baik dekat Guingamp, dia pun pindahlah ke kelab yang besar dekat Perancis, iaitu Olympique de Marseille. Iaitu Marseille lah. Marseille ni waktu tu bukan macam Marseille lah ni. Marseille waktu tu adalah antara kelab terkuat dekat Perancis. Lah ni pun antara kelab terkuat, tapi bukan kuat sangat lah. Sebab lah ni mereka ada PSG kan. Dulu PSG tak kuat sangat. So Marseille dengan Lyon lah yang boleh dikatakan merajai Liga 1 ni. Liga 1? League 1 dekat Perancis. Tapi dia pindah dekat Marseille ni tak lama. Lebih kurang dalam 1 season saja. Tapi bagi aku, perpindahan dia dekat Marseille ni lah yang telah merubah karier dia. Sebab macam mana apa nak tahu dia pindah ke Chelsea? Sebab dia pindah kat Marseille ni lah buatkan dia pindah ke Chelsea. Sebab ada satu game, iaitu Porto lawan dengan Marseille. Waktu tu Porto ni dikendalikan oleh Jose Mourinho.
Waktu ni Porto dikendalikan oleh Jose Mourinho. Tak silap aku waktu tu quarter final kot. Mereka lawan berhadapan sama sendiri. Dan dalam game tu Porto telah menang 3-2 dengan Marseille. Dan Drogba telah skor 1 gol dalam game tu. Dan Jose Mourinho ni memang nampak impress gila dengan penampilan Drogba. Dan Mourinho ni memang nampak yang Drogba ni memang sesuai gila dengan sistem dia. Dan lepas perlawanan tu ada benda yang menarik. Mourinho ni pergi lah approach Drogba, pergi nak sembang dengan dia. Mourinho tahu waktu tu harga Drogba tengah naik. Dan dia ni pun bukanlah mengurus kelab yang sangat besar, iaitu Porto je. So Porto ni pun tak adalah kewangan yang sangat hebat. So dia tanyalah Drogba, hang ada tak adik-adik ke sepupu-sepupu ke yang main bola lebih kurang hebat macam hang? Sebab yalah mungkin kalau sepupu dia murah sikit lah. Lepas tu Drogba gelak kan. Drogba kata, tak apa sabar Sat, nanti hang akan urus kelab yang mampu untuk beli aku. So tak lama lepas tu, betul kata-kata Drogba tu. Dan Jose Mourinho dia pindah ke Chelsea. Dan bila dia pindah ke Chelsea saja, waktu tu baru first season, Chelsea ni diambil oleh Roman Abramovich. Betul ke aku kalau aku silap? Aku rasa tu first season. Chelsea ni mereka start ambil Jose Mourinho. Dan mereka ni bagi dana yang sangat besar untuk Jose Mourinho ni nak datangkan banyak macam player. Waktu tu Roman Abramovich memang dia betul-betul nak suruh Jose Mourinho ni beli Ronaldinho daripada Barcelona. Tapi Jose Mourinho ni first player yang dia nak adalah Didier Drogba. Drogba ni waktu tu bukanlah player famous pun. Tak ramai kenal dia. Dan Roman Abramovich ni tanya, siapa dia? Siapa dia? Han nak beli siapa dia? Han nak beli daripada hulu mana? Tapi Mourinho kata, jangan cakap banyak. Jangan cakap balak. Balak pula dah. Jangan cakap banyak. Beli ya, bayar. Bayar. Jangan cakap banyak. Pukul 24 juta dengan harga dia. Dan last sekali Chelsea tetap membayar 24 juta kepada Marseille untuk dapatkan Drogba. Dan last sekali Drogba ni pindahlah ke Chelsea dengan harga 24 juta euro. Dan bermulalah kisah indah antara Drogba dan juga Jose Mourinho. Dalam first 2 season Drogba dekat Chelsea, walaupun Chelsea berjaya menjuarai Liga back to back dalam masa 2 tahun tu, boleh dikatakan waktu tu peak Jose Mourinho lah. Kira Chelsea ni waktu tu first time jadi tim kuat dan first time dapat menang back to back EPL. So memang bagus gila. Tapi dalam prestasi Chelsea yang sangat hebat tu, prestasi Drogba ni sebenarnya tenggelam waktu tu. Dia boleh dikatakan skor dalam total 30 gol je dalam masa 2 season tu. So dia ni boleh dikatakan struggle lah. Sebab Chelsea datangkan dia dan Jose Mourinho datangkan dia untuk jadikan top striker. Dan bagi aku 30 gol dalam masa 2 season total memang tak cukup lah untuk seorang striker. So Drogba ni adalah dia kata dekat Mourinho, dia kata dia nak pindah balik ke Marseille. Sebab dia kata iyalah bila dia duduk kat Marseille dia jadi star seorang. Dia kata dia lah yang jadi perhatian dalam game tu. Dan dia kata dia sukalah suasana tu. Penyokong-penyokong pun duduk sanjung dia. So dia lah boleh jadi player yang paling perform dalam game tu. Tapi apa yang Jose Mourinho kata? Jose Mourinho kata, han nak caw, han caw. Tapi kalau han nak fight untuk tempat hang kat sini, hang fight. Dekat Marseille ada satu raja iaitu hang saja. Tapi dekat Chelsea ada 22 raja kat sini. Dan Jose Mourinho kata lagi, aku nak hang fight menjadi raja antara raja-raja yang ada kat sini. So ayat tu bagi aku memang style lah. So ni memang mungkin membakar semangat untuk Drogba. Dan dia pilih untuk stay dekat Chelsea. Dan season ketiga dia, season ketiga dia meletup lah. Dalam season tu saja dia telah skor 33 gol. Lebih daripada 2 season awal dah sebelum tu. Kira season ni memang dia perform gila lah. Dan season ni juga dia telah berjaya menang Golden Boot dengan skor 20 gol dalam EPL. Kira dia bukan perform dekat EPL saja, dekat UCL pun dia skor, dekat FA Cup pun dia skor, dekat Carabao Cup pun dia skor. Tapi waktu tu bukan nama Carabao Cup lah, AFL Cup. Tapi dalam banyak-banyak gol tu, bagi aku gol yang paling highlight tu gol lawan Liverpool lah. Ni bukan sebab aku benci Liverpool, tapi gol tu memang style. Dia sepak gol tu daripada luar kotak penalti. Luar kotak penalti ke dalam. Tapi lepas dia mendadah, tu terus volley. Dan waktu tu, player tengah cover dia adalah Jamie Carragher. Carragher pun sendiri mengakui, dia kata waktu tu, dia kata hang memang tak boleh buat apa. Sebab waktu tu kualiti ada dekat Drogba ni memang lain macam. Dan Drogba ni, semua player star defender pun dah mengakui dah kehebatan dia. Seperti Puyol, Nemanja Vidic dan juga Jamie Carragher, semua mengakui kehebatan Drogba ni. Dan mereka kata antara tugas yang paling susah dalam bola sepak adalah untuk jaga Drogba ni. Sebab hang bayanglah Drogba ni dia kerah, laju. Lepas tu positioning dia lain macam. Hang jaga dia duduk belakang, tiba-tiba hilang dia duduk depan hang. Macam tu lah. So susah nak jaga Drogba ni. Dan dalam season ni, dan boleh dikatakan dalam tahun ni, boleh dikatakan tahun peak dia lah. Dia telah berjaya menang Golden Boot. Tapi PFA Player of the Year dia tak dapat lah. Dia kalah dengan CR. Dan dia dapat Player Afrika terbaik season tu. Kira memang season tu memang dia perform gila lah. Tapi tahun 2007 ni bukan jadi tahun yang indah semualah untuk Drogba ni. Maksudnya musim 2007-2008, waktu tu kita tahu lah Jose Mourinho pun berpindah. Bila Jose Mourinho ni berpindah ni memang dia kata dia ni frah gila.
Dia ni rasa sampai dia nak teriak. Bukan sampai rasa nak teriak, memang dia teriak. Sebab Jose Mourinho ni lah telah menaikkan nama dia. Dan Drogba sendiri berkata, Jose Mourinho ni memang memainkan peranan sangat besar dalam karier dia. Kira Jose Mourinho ni lah yang memotivate dia, yang mengubah masa depan dia. Dan dia sendiri mengatakan, dia kata kalau lah Jose Mourinho tak jumpa dia, kalau lah dia tak jumpa dengan Jose Mourinho, mungkinlah dia tak jadi player sehebat lah ni. Dan waktu tu Drogba sendiri mengakui dia push untuk transfer. Dia nak pindah ke Bayern Munich ataupun Barcelona waktu tu. Tapi lala kali dia pilih untuk stay dekat Chelsea dan dia katakan dia menyesal lah dengan keputusan dia tu. Keputusan dia untuk pindah lah. Lala kali dia balas balik kepercayaan fans waktu tu. Dan dalam season tu, performance dia sangat baik. Telah membawa dia dekat top list sebelum dia tapi dapat mod 4 lah. Kalah dengan Kakak, kalah dengan Messi, kalah dengan CR. So kita fast forward ke depan lah. Kira Drogba ni waktu dekat Chelsea memang perform gila. Dia score banyak gol. Dan waktu tu saya ingat aku, Chelsea ni mereka ada satu trick. Bukan trade. Depa ni ada satu specialist di mana top scorer depa dalam setiap season mestilah midfield. Dan selalunya jadi top scorer depa adalah Frank Lampard lah. Tapi Drogba seorang ni je yang telah memecahkan tradisi tu dengan menjadi top scorer. Tak silap aku banyak kali juga dia jadi top scorer. Dan last season dia dekat Chelsea, iaitu pada tahun 2012. Waktu tu momen paling kita ingat lah, walaupun Chelsea ni tak perform dekat EPL, tapi mereka ni perform gila-gila dekat UCL. Dan salah satu momen yang paling sangat kita ingat iaitu dekat final UCL. Tandukan dia sangat padu telah mengenakan Manuel Neuer di minit ke-90. Waktu tu gol tu lah telah merek mereka ke injury time. Dan aku boleh katakan dalam game tu walaupun Chelsea menang, tapi kita boleh katakan yang Bayern Munich ni memang layak menang dalam game tu. Sebab mereka ni memang control game, shot banyak, attack banyak. Bayern Munich time tu memang prime gila, memang susah gila nak dikalahkan. Tapi disebabkan keajaiban, Drogba ni score last minute dan berjaya meheretkan sampai ke penalti. Dan last sekali dia jugalah menjadi pahlawan dalam game tu dengan skor penalti terakhir. So bagi aku waktu tu memang momen indah lah. Aku walaupun fan MU tu memang suka gila momen tu. Memang menarik gila untuk disaksikan. Dan lepas saja final CL tu, Drogba telah berpindah ke kelab lain. Mula-mula dia pindah ke Shanghai Shenhua, iaitu kelab Cina. Tapi dia main side kat situ. Sebab kelab Cina tu tak dapat nak afford gaji dia dan dia lepaskan dia dekat kelab Turki iaitu Galatasaray. Dan bila dia main dekat Galatasaray ni, dalam 37 perlawanan dia telah berjaya skor 15 gol. Tapi baru satu musim dia main dekat Galatasaray ni, Jose Mourinho main balik ke Chelsea pada tahun 2014. Waktu tu Jose Mourinho awal-awal dia buat apa? Dia panggil balik Drogba ni main dekat Chelsea. Nampak sangat dia ni memang minat gila dekat Drogba. So bila dia panggil balik Drogba dekat Chelsea, musim tu kita pun tahulah Chelsea menang EPL lagi. Dan waktu tu musim tu kira memang hebat gila untuk Chelsea bawah Jose Mourinho. Dan walaupun Drogba waktu tu dia tak jadilah first choice dekat Chelsea, tapi dia ni boleh dikatakan skor banyak gol jugalah. Dalam 28 penampilan dia telah skor 4 gol untuk Chelsea. Waktu tu kira okey lah sebab dia pun dah tua tentu. Dan 28 penampilan tu bukanlah dia main full game. Sebab dia ni banyak appear sebagai play sub ataupun main dekat game-game yang kecil. Dan lepas satu musim terakhir telah merajai EPL, dia ni pun pindahlah ke kelab dekat Amerika iaitu Montreal Impact. Dan menghabiskan sisa-sisa karier dia dekat Phoenix Rising. Dekat Amerika jugalah. Dan last sekali dia end karier dia dan dia retired. Legasi Drogba ni waktu tu memang boleh dikatakan generasi emas lah dalam Ivory Coast. Mereka waktu tu ada Drogba, ada Kolo Touré, Yaya Touré, Gervinho time tu tengah peak. Dan boleh dikatakan tim tu memang solid lah. Tapi sayang, mereka ni tak dapat menang apa-apa. Dan pencapaian terbaik mereka adalah dapat tempat kedua di final Piala Negara-Negara Afrika pada tahun 2006 dan juga 2012. Tu je pencapaian terbaik mereka. Dan walaupun mereka ni tak dapat menang apa-apa, tapi pencapaian Drogba ni dekat Ivory Coast memang padu lah. 65 gol dalam masa 100 penampilan. Lebih daripada 1 gol per game. Dan Drogba ni lepas dia bersara, bukan lepas bersara lah, Lani pun sama. Dan sebelum dia bersara pun sama. Dia ni memang rajin libatkan diri dalam bidang-bidang kebajikan masyarakat. Dan ni banyak bantu budak-budak lah dekat Ivory Coast. Dan ada benda menarik, Drogba ni dia telah berjaya menghentikan perang saudara dekat Ivory Coast tu. Tapi nantilah next video lah kita cerita kalau dan. So kira impact Drogba dekat Ivory Coast ni memang hebat lah. Dan juga dekat kelab-kelab dia. Dan Drogba ni pastilah akan diingati oleh player-player Chelsea yang lain ataupun fans-fans Chelsea terutamanya sebagai legenda yang sangat hebat. Bagi aku Drogba ni memang superb player lah. Finishing dia, strength dia, speed dia, memang aku memang suka gila macam tu. So tu lah cerita pasal Drogba. Kalau aku ada terlepas, hampa tulis kat bawah. So player mana pula hampa nak aku sembang lepas ni, tulis kat komen. Macam biasa banyak like kita share. Sorry lah aku patutnya post kemarin tapi hari ni baru post sebab tak sihat sikit lah dan banyak hype sikit. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.